Tuan Yang Di-Pertua, Peraturan Pertahanan Lima Negara atau Five Power Defence Arrangement FPDA telah ditubuhkan pada tahun 1971. Kerjasama pertahanan pelbagai hala yang kedua tertua di dunia ini melibatkan 5 buah negara iaitu Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand dan United Kingdom. Matlamat utama di sebalik penubuhan FPDA adalah demi mempertahankan keselamatan Malaysia dan Singapura. Setiap negara anggota bertekad untuk saling berunding mengenai langkah-langkah yang harus diambil sekiranya berlaku ancaman luar terhadap Malaysia dan Singapura. Sejak penubuhannya, negara-negara anggota FPDA telah menjalinkan kerjasama ketenteraan yang rapat melalui eksersis konvensional bagi tujuan meningkatkan keupayaan negara masing-masing selain memastikan kebolehoperasian antara tentera negara anggota semasa menghadapi ancaman. Terbaru bermula 8 hingga 18 Oktober lalu, eksersis bersama Goal 21 telah diadakan di kawasan perairan Laut Cina Selatan dan ruang udara Malaysia dan Singapura. Ia melibatkan 25 pesawat pejuang, 6 pesawat sokongan, 6 helikopter, 10 kapal maritim, sebuah kapal selam serta lebih 2,600 anggota tentera dari Malaysia, Singapura, United Kingdom, Australia dan New Zealand. Saya sendiri telah mengadakan pertemuan dengan peserta eksersis tersebut dan gembira untuk laporkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa eksersis telah berjalan dengan lancar dan jayanya. Lebih bermakna, eksersis ini merupakan signifikan sempena ulang tahun ke-50 penubuhan FPDA, yang mana Malaysia telah diberi penghormatan sebagai tuan rumah sambutannya serta mengerusikan mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan FPDA ke-11 minggu lalu. Dalam melangkah ke hadapan, sikit lagi Tuan Yang Ketua, dalam melangkah ke hadapan, kesemua negara anggota FPDA telah menyuarakan komitmen untuk saling memberi tumpuan bagi membangunkan 3 elemen penting, iaitu memupuk hubungan antara negara anggota untuk memenuhi komitmen strategik, 2. Meningkatkan kapasiti negara anggota seiring dengan keperluan keselamatan semasa, dan 3. Memperkukuh koordinasi antara angkatan tentera masing-masing. Kita berpendapat bahawa FPDA masih relevan dan masih mampu berperanan dan boleh membantu negara menghadapi cabaran-cabaran keselamatan pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, Yang Mohd. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Baru-baru ini terdapat pengumuman penubuhan AUKUS, satu pakatan ketenteraan antara Australia, United Kingdom dan juga Amerika Syarikat. Apakah interaksi antara FPDA dan AUKUS memandangkan dua ahli sedia ada dalam FPDA, iaitu Australia dan UK, dan sama ada FPDA ahli bersekutu kepada AUKUS atau FPDA satu subset kepada AUKUS? Apakah halat tuju dalam Malaysia dalam Indo-Pasifik akan mempengaruhi polisi ketahanan negara, dan sama ada kerajaan masih committed dengan kertas putih pertahanan Defence White Paper yang telah dibentang dan dibahaskan di Dewan pada 1 hari bulan Disember tahun 2019. Itulah soal tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Mohd Menteri. Yang berhormat, terima kasih Yang Di-Pertua. Kerajaan masih lagi berpegang kepada kertas putih yang telah pun dibentangkan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan saya nak nyatakan di sini bahawa pendekatan kita dengan FPDA tidak ada kaitan langsung dengan kewujudan AUKUS. Sebenarnya dua negara yang terlibat, Australia dan United Kingdom, mengambil kesempatan mesyuarat kita tempoh hari untuk menerangkan sedikit sebanyak apa sebenarnya perancangan dan apa yang dah diumumkan berhubung kait dengan AUKUS.
sama ada ianya diterima di peringkat ahli-ahli anggota FPDA dan sama ada ianya diterima oleh ahli anggota ASEAN. Ini banyak bergantung kepada pendirian negara-negara berkenaan. Pendirian Malaysia mengenai AUKUS jelas dan saya telah pun menerangkannya di dalam Dewan yang mulia ini, dan pendirian kita tidak berganjak walaupun hubungan kita dengan FPDA baru-baru ini menunjukkan bahawa kita terus memastikan apa yang kelebihan yang ada dalam kita meniti dan menyelami geopolitik kuasa-kuasa besar di rantau kita, khusus di Laut Cina Selatan. Kita pastikan bahawa hubungan dan apa yang telah pun diwujudkan selama ini FPDA 50 tahun terus dapat kita pertahankan untuk menitinya. Jadi saya nak tekankan di dalam Dewan yang mulia ini, berdepan dengan geopolitik kuasa-kuasa besar merupakan suatu perkara yang kompleks dan bukan mudah. Tetapi kelebihan yang ada kepada negara kita ialah hubungan kita dengan 10 negara ASEAN, hubungan kita dalam pendekatan ke pelbagai dengan FPDA, hubungan kita secara dua hala dengan negara-negara tertentu. Ini meletakkan Malaysia dalam satu posisi yang bukan sahaja dapat mengimbangi kuasa-kuasa besar di rantau ini, tetapi pada masa yang sama cukup dihormati juga oleh kedua-dua kuasa polar di Selat Cina Selatan ini. InsyaAllah. Terima kasih.